Kak? Ya, betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat berpuasa kepada semua penonton. Terima kasih kerana menonton secara live pagi ini dari pentas The Parent Story. The Parent Story adalah sebuah media digital yang fokus memberikan maklumat dalam bidang keibubapaan, pengurusan keuangan, percutian, kecantikan dan kesihatan. Mohon like dan follow Facebook The Parent Story dan IG theparentstory.com. Okay, saya Ruzida Abdul Rahman, moderator anda pada hari ini dan saya merupakan pengusaha taska Mama Abby yang terletak di Taman Kirara Puchong dan saya juga merupakan seorang perunding kecantikan Mary Kay. Sebelum tu kami ada tawaran istimewa nak kongsi dengan anda. Ada link untuk download e-book percuma di ruangan komen. Boleh klik sekarang. Minta share dan tag juga kepada kawan-kawan dan ahli keluarga agar kita sama-sama dapat menyebarkan ilmu yang manfaat ini. Jika ada sebarang pertanyaan, sila isi di ruang komen. So, pagi ini kita sangat bertuah kerana seorang speaker hebat akan mengupas tajuk kita pada hari ini iaitu tips dapatkan tidur lena ketika mengandung ataupun hamil. So, mata dah mengantuk tapi tak boleh nak tidur malam. Itulah yang sering menjadi keluhan ibu hamil yang menunggu saat melahirkan. Jadi bersama-sama saya ialah Puan Zuriatuah. Beliau merupakan seorang certified childbirth educator dan juga seorang wellness advocate. Beliau mempunyai Master in Forensic Accounting pada tahun 2015 di UiTM. So Puan Zuria, kenapa tidur berkualiti penting untuk ibu mengandung? Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, tidur ni bukan hanya untuk ibu mengandung lah, dia penting. Sebab semua orang tahu, dia macam makanan tau. Makanan untuk kita sihat. Begitu juga dengan tidur. Sebab tu orang kata kena dapatkan tidur yang cukup. Sekalipun kita orang dewasa, lagilah tambah kanak-kanakan. So antaranya ialah tidur yang cukup akan membantu bukan saja kita nak heal kita punya badan. Maksudnya macam kalau kita penat. So kita perlu tidur supaya muscle kita relax, minda kita relax, you know. Dan selain pada tu juga ada banyak research yang menunjukkan bahawa tidur yang cukup, bukan cukup maksudnya berkualiti lah. Bila saya cakap cukup tu berkualiti, dia dapat membantu kita improve kita punya fokus, kita punya concentration, dapat lowkan kita punya high blood pressure. Sebab kita sebab kita selalunya bila tidur pernafasan kita jadi relax kan. Jadi itu yang buat kita kurang anxiety dan kita lebih kepada mengeluarkan hormon yang oksitosin dengan endorfin tu lah. So lagi satu, sebab tu bila kita bila kita sakit atau tak sihat, selalunya apa ubatnya ialah kita tidur. Research by University of California pernah mengatakan bahawa ibu-ibu yang kalau sebelum ni dia tak pernah ada masalah tidur, tapi 78% dia akan ada masalah tidur masa dia pregnant. Itu yang kita nak kena educate. Sebab mak-mak ni bila kita anggap benda tu macam normal lah, itu masa-masa pregnancy memang macam tu, betul. Tapi kita tak boleh allow keadaan itu berpanjangan selama 9 bulan. There are tips ataupun there are ways macam mana kita nak bolehkan ibu-ibu ni masih mampu tidur dan juga bagi badan dia rehat, sebab masa pregnancy ni kan hormon kita bertukar. Jadi itulah potensinya untuk kita lebihkan lagi masa tidur tu supaya badan dia lebih mudah adapt dengan masa changes of hormone dalam masa dia pregnant tu. So even ada study yang mengatakan kalau compare ibu-ibu yang pregnant ni, kalau dia cukup tidur sekurang-kurangnya 6 jam dengan mereka yang tidur bawah pada 6 jam, selalunya labor yang dia akan ambil ialah lebih panjang, iaitu 45 kali daripada yang biasa, yang cukup tidur. Dan untuk potensi dia untuk dapat cesarean birth pun sangat tinggi. Sebab apa? Nanti kita akan cakap pasal kenapa, simptom-simptom dia, kenapa kita susah nak tidur. Okey, baik. Di The Parent Story ni kita ingin menyebarkan maklumat dan berkongsi ilmu dengan parents di luar sana. So mari kita teruskan perbualan kita. Apakah simptom masalah tidur yang biasa ibu hadapi tu Puan Zul? Okey, antaranya lah yang kerap ialah satu insomnia. Maksudnya dia susah nak tidur. Ada banyak sebab lah dia susah nak tidur. Mungkin dia
even mak-mak saya mostly ialah dia rasa especially for first time mom lah, makin besar makin besar pregnancy dia tu, dia makin risau, alamak macam mana nanti nak bersalin, suami dia ada ke tidak, untuk suami-suami yang bekerja jauh, sempat ke tidak datang, lepas tu macam mana pula dia punya, siapa nak jaga anak bila dah keluar, you know, things like that menyebabkan dia susah nak tidur. Alright. So dia macam ada satu kerisauan dalam diri dia, dia kan? Dia risau. Lepas tu boleh ke dia breastfeeding, sakit tak breastfeeding, mana nak, baby tak keluar lagi tapi dia dah fikir macam-macam. So situasi yang macam tu kadang bila bawa ke tempat tidur, dia menyebabkan dia susah tidur. So otak dia tengah overstimulate. So itu yang antara penyebab lah yang utama. Juga sebab bila dia punya pregnancy dah makin besar, selalunya dia akan menyebabkan kita tidur kita panggil sleep apnea. Maksudnya pernafasan kita jadi short sebab kita dah bebanan pada kita punya vein darah tu menyebabkan pernafasan kita jadi macam terganggu sikit. That's why sleeping position sangat penting, which saya akan ajar nanti at the end of this session lah. Lagi satu mungkin dia yang menyebabkan dia susah nak tidur tu sebab sudah tengah-tengah Lena nak tidur, kaki dia kena cramp. Which most mak akan rasa lah. Yang itu selalunya memang suggestion kita ialah untuk tengok balik lah pemakanan dia dan juga dapatkan balik nasihat daripada doktor yang dia jumpa lah. Dan juga ada ibu-ibu yang especially masa first trimester, selalunya dia akan alami macam heartburn tau, GERD. So gas tu dah banyak naikkan masa ialah baby masa nak develop, so perut pun makin aktif, you know, so everything baby akan absorb dulu. So memang benda tu akan menyusahkan lah ibu-ibu nak tidur dengan nyenyak. Itu antara simptom. Kalau macam tu apa solusi untuk simptom-simptom yang Puan Zu sebutkan tadi tu? Okey, antaranya macam kalau macam yang kebimbangan ni yang most mak yang akan alami sebab dia susah nak tidur selain daripada nak dapatkan position yang sedap lah. Selalunya ialah especially pada mak-mak yang bekerja. Bila dia balik, ada kerja dia tak siap. Lepas tu dah nak masuk dah 9 bulan, kerja masih tak siap. So, my advice is always make sure you set your limit. Beritahu bos siap-siap. Maybe you can take a few, macam 1 week earlier from your EDD untuk relax. So, when I say relax, it means macam you have your own enjoyment lah. Maksudnya you boleh pergi spa, tapi make sure spa untuk ibu-ibu yang bersalin lah. Jangan pergi spa yang tak tahu pasal urat-urat untuk bersalin, nanti kan dia jadi bersalin awal juga, satu hal. Lepas tu lagi satu macam always have a notebook. Kalau ada jenis manusia ni atau ada jenis mak-mak ni, dia jenis macam every detail things dia nak tahu. Dia nak tahu step by step. Itu nature lah kan. Kita apalagi first time mom tak tahu. Okey, lepas bersalin apa nak buat? Siapa nak jaga? Anak ni perlu ke mandi? Banyak sangat. So apa yang saya showkan ialah selalunya apa yang merisaukan mak. Risau pasal breastfeeding, pergi kelas breastfeeding. Risau pasal bersalin tenang, pergi kelas bersalin tenang. Risau pasal ibu pantang, pergi call ibu pantang, yang menjaga pantang tu awal-awal. Tanya apa proses, bila boleh, you know. So benda-benda macam tu boleh kita avoid. Maksudnya kita dah siap-siap clearkan otak kita supaya kita tak memberatkan diri kita dengan benda-benda macam tu. Okay, untuk sleep apnea selalunya kita akan ajarlah. Kalau benda tu disebabkan oleh mengandung, then tak apa, kita selalunya akan nasihatkan dia untuk sebelum nak tidur berapa jam sebelum tu, apa yang dia kena buat, cara tidur yang betul supaya asid tak naik ataupun supaya dia dapat tidur yang tak berkuruh. So kalau dapat husband pula yang jenis berkeruh, so macam mana nak make sure dia punya tidur tu boleh suami dia memain peranan lah untuk mungkin dia sementara waktu bagi masa by the time isteri dia nak perlukan tidur yang nyenyak, dia husband tu tidurlah isteri tidur dulu ke. Ada juga yang kita nasihatkan supaya ibu-ibu ni kalau siang tidur take a nap dulu. Katalah 30 minit sekejap, 30 minit tu waktu rehat tengah hari kan, kalau yang bekerja ataupun kat rumah pun ambil masa untuk tidur. Even ibu-ibu yang ada anak kecil kat rumah, tak apa, just setkan time untuk anak tengah hari tidur kejap. Sebab bukan untuk anak-anak yang lain pun, dia untuk ibu tu. So bila kita relax, badan kita tak terlalu overstimulate, so dia lebih senang untuk kita tidur pada malam hari. Macam tu. Untuk leg cramp, selalunya
Saya memang ada ubat-ubat yang doktor-doktor boleh bagi. So tapi ada banyak ubat yang untuk pregnancy ni agak limited lah, macam doktor selalunya akan jaga sikit supaya takut ada efek lain pada baby dan juga mak. So normal yang kita nasihatkan ialah untuk kaki yang lenguh ke apa, kita memang nasihatkan kalau boleh elakkan berdiri terlalu lama. Apalagi bila pregnancy dia semakin di hujung kan. Dan juga tapi tak boleh duduk saja, sebab bila duduk saja kita punya masa tak bergerak, itu pun jadi sebab juga kenapa kita tak boleh tidur lena, dan kaki kita jadi macam masa dia jadi mengeras tau. So kita kena juga exercise secara ringan yang sesuai dengan pregnancy. Kalau anda ialah jenis ibu-ibu yang memang terkenal dengan yoga ataupun exercise, dah biasa exercise kan, so it's okay, just gunakan pengetahuan puan pasal teknik exercise yang sesuai untuk ibu-ibu yang bersalin. Jadi kita tetap bergerak. Paling mudah pun kita turun naik tangga dalam 15 ke 20 minit, tapi make sure jangan badan kita sampai penat lah. Dia sekadar untuk bagi kita exercise. Okay, dan yang paling penting saya rasa malam, elakkan untuk yang dapat acid tu kan, pagi-pagi kita rasa macam dah nak muntah, mual, loya, especially pada first trimester. Tapi tak juga, sebab saya pun dulu first baby sampai 6 bulan saya kena acid tu. Jadi saya rasa sebelum tidur, elakkan benda berat, makan benda berat, kalau boleh makan kecil-kecil. Cuma biskut yang macam ada salty sikit tu, jadikan macam kuda-kudapan. So sebelum makan, sebelum tidur tu mungkin sejam atau 2 jam sebelum tu just isi perut, bagi ada makanan dalam perut tu. Cuma tak boleh makan berat lah, cuma biskut-biskut atau kacang-kacang untuk bagi yang lebih sihat lah. Jadi perut kita tak terlalu kosong. Jadi asid tu datang nak keserang. Last kali saya rasa sebelum tidur memang kena setkan rutin balik. Kalau dulu kita biasa tidur pukul 12 malam kan, which saya rasa tak sihat sebenarnya. Tukar rutin dia balik. So katalah kita dah biasa 11-12, itu pun tengok kita apa, Korea ke apa kan. Kurangkan dulu, masa pregnancy ni kena ubah rutin kita. So biar kita tidur awal, lepas tu katalah kita nak tidur pukul 9. Setengah jam sebelum pukul 9 tu, kalau kita ada anak kecil lain, mintalah suami tolong uruskan. Atau kalau kita nak uruskan, nak bacakan apa, then tak apa, proceed dulu. Tapi the next 30 minutes, untuk time you, untuk calm you down balik. Maksudnya, sama ada you boleh mandi air suam, atau ada setengah orang dia rasa happy kalau dia membaca majalah, ataupun ada setengah orang dia asalkan dia tengok TV. Sebab TV ni dia satu sebab dia stimulate you punya mind. So dia bukan calm you down, dia akan buat you akan berfikir. Apalagi cerita-cerita hantu ke, cerita-cerita action ke kan. So just make sure berada dalam bilik yang ready untuk tidur. Kalau dalam bilik tidur kita tu, sebab tu saya harapkan mak-mak jangan ada TV dalam bilik tidur dia. Bilik tidur tu kita set dalam otak tu, bilik tidur untuk tidur dan juga hubungan suami dia. Macam tu. Nak tengok TV, silalah ke ruang tamu. Macam tu. Jadi macam tu. Bila otak kita set tu, jadi barulah bila kita nak masuk bilik tidur tu, otak kita dah set dah, dia dah tune. Okay, sekarang nak masuk bilik tidur, it's time untuk tidur. Barulah kita boleh tidur dengan tenang. Kalau kita masuk bilik ada TV, ada video, ada apa benda game tu kan, otak kita tak ready, dia tak anggap benda tu sebagai satu rutin untuk tidur. Which saya rasa sangat rugilah. Okay, selain pada tu, katalah macam saya, macam mak-mak, saya akan suggestkan untuk kalau ada yang diffuser ataupun essential oil, macam ni, kita minta dia pasang dalam 30 minit sebelum dia masuk bilik tidur. Okay? Selalunya, kita pasang ni, selalunya yang saya suggest lah, saya akan suggestkan lavender. Lavender ni sangat bagus lah untuk bantu yang ibu-ibu yang susah. Bukan ibu-ibu je, kanak-kanak pun yang terlalu hyperaktif ke apa, sangat mudah tidur. Tapi yang saya suggestkan ialah titik dululah ikut ruang besar bilik tidur dalam 2-3 titik lavender. Then biarkan dulu dalam bilik, tutup dulu bilik tu, bagi lavender tu berpusing dalam bilik tu. Dia absorb sikit lavender punya oil. Bila dah dalam 20-30 minit macam tu, 15 minit lah cukup, 15 minit, buka pintu dan ready lah untuk tidur. Bagi saya dah, kalau rasa nak off pun off lah. Tapi memang insyaAllah lah sangat membantu mak-mak ni untuk tidur. Bagus ya dia punya solusi untuk simptom-simptom tu. Tapi boleh ke Puan share tips untuk tidur lena tu?
Okey, tadi tu macam saya cakap, tips dia antaranya ialah make sure sebelum kita first thing first kena set dulu timing dia. Okey, katalah kita kena ubah dulu rutin. So maksudnya mungkin yang first semester kita memang automatically balik kerja selalunya kita memang nak tidur je. Itu memang normal. Itu sebab hormon Tapi kan Puan Zu, macam kadang-kadang yang susah nak tidur tu kadang-kadang macam malam-malam kan orang ibu mengandung ni dia sering nak pergi tandas kan, rasa nak buang air. Ya. Tu yang kadang-kadang ganggu juga tu. Macam mana tu? That's why saya kata bila kita dah rutin tidur kan, so kita dah tahu dah, katalah saya plan nak tidur pukul 9.30, paling lambat 9.30. So pukul 9 saya kena make sure adalah time untuk saya calm. Tak kisahlah buat yoga sekejap ke atau just buat breathing untuk calm kita punya badan balik. Sementara nak tunggu bilik kita tadi lavender kan, okay, kita buatlah something macam kita buat breathing. Kalau ada kedai ada yoga yang pernafasan tu buat. Lepas tu just make sure kita dah ada, kita prepare our mind untuk tidur. Okay, baca buku pun baca buku yang tidak stres lah. Buku yang sekadar macam kisah, tak tahulah, mungkin benda-benda yang tidak, yang buat loving-loving ke, untuk dapatkan endorphin tu kan. Okay. Lepas tu kita dah tahu dah 9 tu adalah time kita start nak calm kita punya badan dan mind. So sebelum tu katalah kita dinner, dan kita punya dinner tak boleh pukul 8 lah. Dia kena dalam paling kurang kena ubahlah yang norm tu ya. Kena ubahlah. Kena undur ke belakang sebab dia 2 jam sebelum tidur tu, sebab bila makanan kita makan sebelum tidur, badan kita memproses makanan tu. So of course bila memproses, kita tak boleh calm. Kita badan tak berfungsi. So macam mana kita nak lena? Kan? Perut kita kenyang sangat pun satu hal, dan lagi satu kalau nak minum, inilah antaranya makan 2 jam sebelum tidur, tapi sebelum tidur tu kata takut kita datang acid tadi kan. Dan kita makan benda-benda yang sihat lah macam biskut kecil macam tu. Dan untuk air, kalau rasa kita memang ibu mengandung ni memang dinasihatkan minum banyak air. So air macam mana nak kena minum? Contohnya kosong je lah. So bila nak minum air, jangan minum air banyak semasa hendak tidur. Tapi minum air banyak waktu siang. So waktu siang tu tak apa, kita ada aktiviti. So kita ke toilet selalu pun tak apa kan. So by the time kita dah nak makan malam tu, masa tu dah cut off dah. Kalau biasa kita minum macam 1 liter ataupun 5 cawan kan sebelum tidur sebab kita haus. Tak apa, tapi kita kena ubah dia punya range tu. Mungkin 1 jam sebelum tidur 1 gelas je. Macam tu. 2 gelas macam sufficient. Jangan macam kita buat macam, ataupun kita boleh buat minum yang macam minum susu ke? Susu tu dengan Milo saya tak nak cakap sangat lah. Susu lah yang paling baik, susu untuk, especially kita dah pregnant tu, dah ada susu untuk ibu yang pregnant dan juga baik untuk susu badan kan. So minum je susu tu untuk yang kita nak tidur. Selalunya susu tu akan bantu kita lebih lena lah. Kita satu kenyang bukan sebab makanan, sebab dia air, tapi juga dia bantu selain pada bagus untuk tulang semua kan. Tapi dia akan bagi kita rasa tidur tu lebih deep gitu. Dapatkan deep sleep tu. Itu yang kita nak. Deep sleep ni kadang-kadang kalau setengah jam pun deep sleep kita rasa macam dah puas gila. Tapi itu quality sleep yang kita semua nak kan. Itu je lah. Alright. So untuk yang air itu je lah. Selalunya kita selalu pergi ke toilet tu memang akan mengganggu tidur kita. So yang caranya yang paling yang nampak berkesan ialah bila kita kontrol air intake tu masa kita nak tidur. Jadi biar kita banyak minum air siang, malam tu kita kurangkan sikit. Minum air pun minum air susu sebelum kita tidur untuk bagi kita mudah tidur. Baik, sebelum kita meneruskan perbualan, mari kita lihat di ruangan komen. Puan Zamzana setuju bilik hanya untuk tidur dan rehat. Okey. Puan Emilia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya tak ada soalan. So jangan lupa ada tawaran eksklusif link untuk download ebook percuma di ruangan komen. So boleh klik sekarang. Share dan tag juga kepada kawan-kawan dan keluarga anda. Jika ada sebarang pertanyaan boleh diisi di ruangan komen. So The Parent Story adalah sebuah media digital yang fokus memberikan maklumat dalam bidang keibubapaan, pengurusan keuangan, percutian, kecantikan dan kesihatan. So saya mohon like dan follow Facebook The Parent Story dan IG theparentstory.com. So baik, boleh kita sambung lagi perbualan Puan Zu? Untuk soalan terakhir mungkin?
Okey, terakhir ni saya nak ajar juga. Okey, sebelum tu saya Kalau juga macam contohnya mengikut pengalaman masa trimester kedua dan ketiga, memang sangat susah nak tidur, betul? betul. So boleh tak Puan Zul share position yang sesuai untuk mengatasi yang susah nak tidur tu tadi? Okey, sebelum saya nak share position, saya akan panggil anak saya untuk jadi model nanti. Zafrin. Okey. Boleh. Sebelum tu saya nak share juga makanan dan minuman yang kakak. Okey, untuk apa? Untuk yang perlu dielakkan lah. Contohnya, kalau malam tu kan, baik susu banding dengan kafein. Sebab kafein of course lah dia akan bagi kita lagi awake kan. Ada setengah orang dia sangat sensitif dengan kafein. So elakkan. Macam dari dulu Puan Zul memang kopi tu memang saya boleh minum. Yang lain-lain saya tak boleh, saya lawyer. Tapi kafein saya okey pula. Okay. Sebab mungkin ada orang kata juga kafein yang original orang kata, yang memang dia produce ada campur-campur. Itu tak apa, tapi nak cari tu susah sekarang. So kalau kita sekadar ambil kopi yang dah di blend, yang dah dibuat, yang kita tak tahu dia punya dia punya originality tu, sangat tidak elok lah untuk ibu-ibu yang mengandung. I see. Alright. Okay, sekarang saya nak share position untuk ibu-ibu yang trimester kedua dan ketiga yang susah nak tidur kan. Okay. Ni anak saya, dengar kan suara? Okay. Dengar. First thing first, masa tempoh trimester kedua dan ketiga selalunya masa trimester kedua dan ketiga selalunya ibu-ibu akan mengalami sakit belakang. Masa tu breast kita pun dah besar. So bagi ibu-ibu yang suka tidur meniarap misalnya, dia jadi macam tak comfortable dia nak tidur kat belakang. So ataupun kadang-kadang bila kita masuk sebab even doktor-doktor pun dia selalunya tak suggest kita ibu-ibu yang pregnant lepas 20 minggu ke atas untuk tidur secara normal lah belakang macam tu. Ada boleh kalau nak, tapi adalah nanti saya akan sharekan cara dia supaya kita tidur pinggang kita tak sakit dan kita tak ada mengganggu aliran oksigen yang kita masa kita tidur kan kita tak perasan kan oksigen tu supaya flow oksigen tu akan maintain sampai kepada baby kita dan placenta. Okay? Alright. Firstly, yang penting kat sini ialah kalau boleh kena ada, kalau bolehlah dapatkan bantal yang macam ni kan. Sebab bantal macam ni bukan saja bagus untuk breastfeeding. Okey. Dia selalunya sebab bila kita buat peluk macam ni, so bahagian belakang ni dia dah cover untuk belakang ni. So kan kadang-kadang kita sakit belakang, kita tapi nak tidur membelakang balik tu dia jadi macam tak selesa. Jadi bantal ada kat belakang ni akan bantu kita elakkan kita tidur melentang balik. So dia akan selamat lah. Kalau dia move pun dia akan move macam ni je. Macam tu. So pinggang ni tak sakit. Okay? So yang paling penting ialah by the time kita tidur, kita kena make sure kaki kita sentiasa dibendkan. Okay? Kita kena bendkan kaki ni dalam bentuk S. Alright. So masa nak tidur, kalau kita bukanlah musim nak bersalin kan, so make sure ada bantal di bawah ni. So macam mana nak tahu kedudukan ni betul, dia kena make sure yang ni lurus. Satu, kalau kita nampak bantal kita ni tak ada bantal besar ke apa kan, so kita just tambah je lah. Kalau nampak macam ni di ke bawah kan, then kalau boleh, kita tambah lagi bantal sikit supaya kaki dia macam lurus begitu. Okay, nampak macam ni lurus. So, yang paling penting sebab kalau boleh, katalah masa nak tidur tu bahagian perut dah gendut kan. Dapatkan bantal yang lembut-lembut lah untuk letak bawah perut kita ni macam tu. So perut kita sendal, dia ada bantal kecil yang sendal tapi macam ni tebal sangat. So cari bantal kecil yang boleh sendal, dia ada dijual lah, saya rasa dekat Amazon pun ada. Bantal yang memang khas untuk bagi ibu tu mudah sendal perut dia masa bersalin, masa tidur. Okay? Dia kena lembut lah kan Puan Zul? Dia kena lembut sebab dia lembut lah. Dia nak bagi perut kita tu ada ada support lah. Tampung. Jadi tak adalah kita rasa berat ke
rasa macam rimas ataupun berat ke sebelah lah macam tu. Ada orang tanya saya, sebelah kanan ke kiri elok tidur? Sebenarnya ikut mak tu, ada mak suka kanan kiri, tapi untuk bagi flow oksigen yang lebih baik atau efisien kepada baby, selalunya saya nasihatkan tidur sebelah kiri. Dia mengereng ke sebelah kiri lah. So jadi baby tak akan terhempap sangat, jadi flow oksigen tu tak terganggu. Tapi kalau dia nak belok, dia nak tidur mengereng kanan pun tak ada masalah. InsyaAllah lah tak ada masalah apa-apa, sebab ini cuba nak bagi ruang untuk baby tu lagi besar lah. Dia tak adalah gangguan oksigen flow tu akan terganggu lah kalau kita tidur bandingkan kita tidur dengan selentang. Okey, lagi satu timing tidur, timing tidur lah, maksudnya cara tidur yang position yang katalah ada mak-mak dia tak boleh lah. Okey. Katalah dia nak tidur juga secara duduk ataupun sebab dia banyak asid, dia tak selesa tidur mengereng pun ataupun dia tak selesa nak tidur kelentang. So, apa yang kita nasihatkan ialah make sure kedudukan dia ialah kalau ada macam bantal untuk travel tu dia letak kat belakang leher ni. Jadi leher tu akan support lah. Okay. Alright. Make sure kedudukan dia ialah 30 ke 45 darjah. Baru jadi satu yang macam ada mak-mak yang dia tak selesa tidur mengereng lah, tak selesa tidur tentang sebab dia rasa macam lagi mudah dia nak muat ataupun lagi dia sakit dia rasa macam nak muntah ke, rasa macam tak selesa ke kan. Tidur macam ni is the best lah. Tapi syaratnya kita kena sentiasa bengkokkan kaki tu, letak bantal sebelah ni. Macam tu. Dia kena bendkan kaki supaya satu apa tahu. Katalah masa ni dia dah nak 9 bulan, 8 bulan. Satu, dia akan bagi jalan canal tu berfungsi dengan efisien lah. Kalau kita tutup kaki kita, so kita nak tidur selesa. Ataupun dia ini adalah position yang bagi canal kat dalam uterus tu lebih mudah membuka. So buat kerja dia macam tu. Macam saya bincang dulu kan, dia ada macam vertical and horizontal kan. So kita nak allow position macam ni, benda tu dia punya function tu bekerja lah. Itu saja. So ada setengah orang dia lebih suka, dia macam hook dengan butterfly. Maksudnya dia nak bantal sini, bawah ni, boleh? Tak apa. Asalkan dia selesa. Cuma itulah jangan bawah daripada 30%, tu akan menyebabkan kita rasa macam tak selesa. Okay? Banyak tu ilmu-ilmu yang Puan Zu sharekan pada kita. Memang kalau saya muda rasa macam nak bersalin lagi sekali. Tapi macam yelah, benda-benda ni kadang-kadang dulu-dulu kita tak dapat, sekarang baru kita dapat tahu banyak benda-benda tips-tips yang boleh membantu kita semasa bersalin. So diam tak diam kita pun dah setengah jam bersiaran. So kita telah nak hampir sampai ke hujungnya. So Puan Zulia ada tak apa-apa pesanan sebelum program ini berakhir? Okay. Macam yang saya nak summarize sekali lah. Cuma macam yang saya cakap tadi, tidur ialah satu keperluan. Dia macam kita makan dan macam kita nak exercise. So sebab tu bila kita kurang tidur, dia akan impact kita punya health, bukan saja badan kita tak cukup rehat, tapi otak kita dia jadi penat. So bila penat, badan kita tak cukup rehat, dia adalah potensi ataupun risiko-risiko yang kita terpaksa hadap sampai kita bersalin. So ada tujuan kita ni, kita bersalin kita nak dalam keadaan yang happy. Sebab apa yang kita rasa sebagai mak semasa bersalin akan dirasai oleh baby kita dalam perut. So kita nak dalam suasana yang happy dan gembira lah. Nak pregnant kan, kita nak dapat baby baru. So kita nak dalam keadaan mood macam tu. So selain pada jaga makan, benda penting ialah kita kena tidur yang elok. So kalau rasa ada masalah, kita ada je penasihat-penasihat tidur, sleep therapist yang boleh ajar supaya anda berdapatkan tidur yang elok, tidur yang berkualiti. Sebab kadang-kadang yang saya takut ialah bila dapat sleep insomnia atau sleep apnea ni, dia akan berlarutan kadang-kadang sampai selepas bersalin pun benda tu masih kekal dengan ibu-ibu. Itu yang kita takut. So kita nak kena avoid dulu. Kita kena handle dulu situasi yang masa kita pregnant tu supaya benda tu tak berlarutan sampai selepas kita berpantang. Itu
Itu saja share saya untuk kali ini. Okey Kak? So kita tak boleh nak berkompromi dengan waktu tidur kan, kerana ni penting untuk kesihatan tubuh ibu-ibu dan kandungan. So minum segelas air susu suam sebelum tidur, ini bagi anda untuk mendapatkan mood tidur. So moga sesi ini tadi dapat memberikan manfaat kepada semua penonton, dan jangan lupa like dan share kepada rakan-rakan anda yang mungkin sedang kebuntuan bagaimana untuk mengatasi masalah tidur bayi dalam Okey, itu saja share saya Kak.